Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak murid Ustazah sekalian. Baiklah, untuk hari ini kamu akan bersama dengan Ustazah Natasha bagi subjek Pendidikan Islam tahun 2. Okey, topik pada hari ini Ustazah membawakan kepada kamu mengenai solat, iaitu yang bertajuk Solatku Sempurna. Okey, kamu boleh buka buku teks Pendidikan Islam pada muka surat 79 dan 80. Okey, ingat kamu buka buku teks Pendidikan Islam tahun 2 pada muka surat 79 dan 80. Baiklah. Kandungan bagi topik ni adalah yang pertama syarat wajib solat, yang kedua syarat sah solat, yang ketiga kepentingan syarat wajib dan sah solat, dan yang terakhir sekali iaitu kesan solat dalam kehidupan. Baiklah, tetapi hari ini Ustazah ingin menghuraikan ataupun menjelaskan kepada kamu hanya dua sahaja, iaitu yang pertama dan yang kedua, syarat wajib solat dan syarat sah solat. Baiklah, pertama sekali kita pergi kepada syarat wajib solat. Apakah yang dimaksudkan dengan syarat wajib solat? Iaitu syarat wajib solat ini bermaksud perkara yang mewajibkan seseorang itu solat. Kamu nak tahu tak perkara apa yang mewajibkan seseorang itu solat? Ada 3. Okey, kita pergi syarat wajib solat yang pertama, iaitu Islam. Apabila seseorang itu Islam, maka wajiblah ke atas dia untuk menunaikan solat. Baiklah, kita pergi syarat wajib solat yang kedua, iaitu balik. Apa yang dimaksudkan dengan balik? Balik ini bermaksud apabila seseorang itu telah cukup umur. Macam mana kita nak tahu seseorang itu telah cukup umur? Bagi lelaki keluarnya air mani, dan manakala bagi perempuan datangnya haid. Itulah yang bermaksudkan dengan cukup umur ataupun baligh. Okey, seterusnya yang ketiga adalah berakal. Macam mana kita nak tahu seseorang itu berakal? Iaitu dia mampu untuk membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Okey, seterusnya Ustazah membawakan kepada kamu 3 golongan yang adakah mereka ini wajib untuk solat. Okey, golongan yang pertama adalah orang gila. Adakah diwajibkan kepada orang gila solat? Tidak. Sebab apa? Orang gila ini dia tidak berakal. Okey, seterusnya pengganut agama lain. Adakah pengganut agama lain diwajibkan solat? Kita imbas balik syarat wajib solat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal. Okey, jadi bagi pengganut agama lain tidak diwajibkan untuk solat. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kanak-kanak. Adakah kanak-kanak diwajibkan solat? Kita pergi balik kepada syarat wajib solat, iaitu Islam, baligh dan berakal. Jadinya kanak-kanak ni dikategorikan sebelum baligh, iaitu belum cukup umur. Tetapi kamu semua, walaupun kamu masih kecil, kamu belum lagi baligh, tapi sudah dilatih oleh ibu bapa ataupun cikgu-cikgu ataupun ustaz-ustazah melatih kamu untuk solat daripada kecil. Untuk apa? Untuk kamu melazimkan diri kamu apabila kamu dah besar, supaya kamu tahu solat itu bagaimana. Dan apabila kamu sudah diwajibkan solat, maka sudah pasti akan jadi mudah untuk kamu solat. Jadi jangan kata dekat mak ayah kamu, "Mak, abah, adik belum balik, jadi adik tak perlu solat pun." Tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Mak dengan ayah ni dia nak latih kita daripada kecil untuk menunaikan solat. Okey, baiklah. Jadinya 3 situasi ni adalah tidak diwajibkan untuk solat. Okey, Ustazah datangkan lagi kepada kamu satu situasi, iaitu Omar dan Hana. Ini Omar, ini Hana. Omar dan Hana ini
mereka adalah Islam, dan yang kedua mereka sudah baligh ataupun sudah cukup umur. Yang ketiga, mereka berdua ni adalah seorang yang berakal. Jadi, persoalan ustazah, adakah Omar dan Hana ini diwajibkan untuk solat? Maka jawapannya adalah ya. Kerana apa? Kerana Omar dan Hana ini sudah memenuhi syarat-syarat untuk diwajibkan solat, iaitu Islam, baligh ataupun cukup umur, yang terakhir adalah berakal. Okey, jadi ustazah harap kamu dah faham apa syarat-syarat wajib solat. Baiklah, seterusnya kita pergi yang kedua, iaitu syarat sah solat. Apa yang dimaksudkan dengan syarat sah solat ni? Iaitu syarat sah solat ini adalah perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Ingat, perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Macam mana kita nak tahu solat seseorang itu sah? Mari kita tengok apa dia syarat-syaratnya. Okey, syarat-syarat sah solat terdapat 5. Iaitu yang pertama, tahu masuk waktu solat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, suci daripada hadas. Yang keempat, suci daripada najis. Yang kelima, menghadap kiblat. Okey, jadi kita pergi kepada satu persatu. Baiklah, sebelum kita pergi satu persatu, ustazah ingatkan balik, kamu boleh buka buku teks pendidikan Islam pada muka surat 80. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu apabila kita nak tahu kita ni sah solat, iaitu yang pertama, tahu masuk waktu solat. Iaitu kamu tahu masuk waktunya solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadinya yakin dan tahu masuk waktu solat. Okey, yang kedua iaitu menutup aurat. Iaitu di mana bagi aurat lelaki iaitu dari pusat hingga ke lutut, dan manakala aurat wanita pula ataupun aurat perempuan iaitu seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadinya menutup aurat ni penting. Kalau nak solat, mestilah dalam keadaan menutup aurat. Baiklah, yang ketiga iaitu syarat sah solat yang ketiga, suci daripada hadas. Iaitu suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar dan hadas kecil? Jangan kata yang hadas besar itu iaitu adalah membuang air besar, dan manakala hadas kecil itu membuang air kecil. Sama sekali salah. Hadas kecil itu di mana iaitu membuang air kecil dan membuang air besar. Dan manakala hadas besar itu pula iaitu keluarnya air mani, datangnya haid bagi perempuan dan sebagainya. Okey, seterusnya syarat sah solat yang keempat iaitu suci daripada najis. Di mana kamu apabila kamu solat, kamu mestilah tahu kamu itu suci daripada, contoh najis adalah nanah, darah dan sebagainya. Okey, baiklah. Dan seterusnya syarat sah solat yang kelima iaitu yang terakhir sekali adalah menghadap kiblat. Okey, jadinya menghadap kiblat ini penting. Jangan kamu pula solat dalam keadaan membelakangkan kiblat. Jadinya syarat sah solat ini terdapat 5 iaitu yang pertama, tahu masuk waktu solat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, suci daripada hadas. Yang keempat, suci daripada najis. Yang kelima, menghadap kiblat. Ingat, syarat sah solat ini dimaksudkan apabila perkara itu menyebabkan solat seseorang itu sah. Okey, di sini ustazah membawakan situasi kepada kamu. Adakah solat mereka ini sah? Iaitu situasi yang pertama, iaitu ada seorang lelaki ni dia sedang solat, akan tetapi dia solat dalam keadaan tidak menutup aurat. Padahal syarat sah solat itu mestilah
menutup aurat. Jadinya adakah solat seorang lelaki ini sah? Iaitu sama sekali tidak sah. Kerana apa? Kerana dia tidak menutup aurat. Baiklah. Situasi yang kedua, ada sekumpulan perempuan sedang solat. Nampak tak? Nampak dah kat sini? Okey. Ustazah nak tanya, adakah solat sekumpulan perempuan ini sah? Jawapannya adalah sah. Kerana apa? Kerana mereka menutup aurat, mereka menghadap kiblat dan mereka juga bersih daripada ataupun suci daripada najis. Jadi, sekumpulan perempuan ini adalah sah solat mereka. Okey, di sini Ustazah nak membawakan kepada kamu satu lagi situasi, iaitu seorang lelaki ini bernama Ahmad. Dia tengah solat. Lepas tu mai dekat dia seekor kucing yang sangat comel. Mai kat dia seekor kucing yang sangat comel. Kamu nak tahu tak kucing tu buat apa kat dia? Iaitu kucing tu kencing dekat dia punya seluar, dekat bahagian bawah dia. Jadi, pertanyaan bagi soalan Ustazah kat sini, adakah solat si Ahmad tadi sah? Jawapannya adalah tidak sah. Ahmad tu dia perlu memberhentikan solat dia, dia perlu membersihkan dia punya pakaian ataupun menggantikan pakaian yang baharu dan kemudian solat balik. Jadinya sahlah solat dia selepas itu. Jadinya kita ingat balik syarat-syarat sah solat tu, mestilah suci daripada najis. Jadi apa yang terdapat dekat si Ahmad tu adalah najis bagi air kencing kucing. Okey. Jadi inilah sahaja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu syarat wajib solat dan yang kedua syarat sah solat. Okey, kita ulang balik syarat wajib solat ada 3, iaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua balik ataupun cukup umur, yang ketiga berakal. Okey, jadinya apabila diwajibkan ke atas seseorang itu solat, maka seterusnya syarat sah solat, iaitu di mana menunjukkan perkara yang menyebabkan sahnya seseorang itu solat, iaitu syarat sah solat terdapat 5. Yang pertama apa dia? Yang pertama mestilah mengetahui masuk waktu solat. Yang kedua adalah suci daripada najis. Yang ketiga suci daripada hadas. Yang keempat menutup aurat. Dan yang terakhir sekali adalah menghadap kiblat. Jadi itulah sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jika kamu ada terdapat permasalahan ataupun tak faham tentang pembelajaran kita pada hari ini, kamu boleh minta ibu bapa kamu untuk menghubungi Ustazah ataupun WhatsApp kepada Ustazah, tanya apa-apa soalan yang kamu tidak faham pada hari ini. Okey. Jadi, disitulah saja topik kita pada hari ini. Ingat, syarat wajib solat dan syarat sah solat ini penting untuk kita mengetahui. Kerana apa? Kerana kita ingin memastikan solat kita itu sempurna. Bersesuailah dengan tajuk kita, iaitu solatku sempurna. Jadi kita mestilah mengetahui syarat wajib solat dan syarat-syarat sah solat. Baiklah, di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah mengharapkan kepada kamu sama-sama memperbaiki solat kita, dan yang paling penting jangan tinggal solat. Kerana apa? Solat itu wajib. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.